الحمد لله الحمد لله القائل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat sekalian, saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Moga-moga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sidang Jumaat sekalian, akhir-akhir ini kita banyak didengari dengan kes-kes kemalangan jiwa yang berpunca daripada arak. Kes-kes ini haruslah dipandang serius oleh kita semua, terutamanya oleh pihak-pihak yang berwajib. Oleh itu, mimbar Jumaat pada hari ini ingin menjelaskan kedudukan arak di sisi Islam dengan tajuk arak memudaratkan diri dan masyarakat. Seperti mana yang kita sedia maklum, arak juga memudaratkan kesihatan seperti yang telah dilakukan oleh kajian sains. Menurut penulis dalam kitab Fiqh al-Manhaji, para ulama telah menjelaskan mengenai maksud sebenar arak itu. Arak ialah minuman yang memabukkan, sama ada jenis khamr, yakni arak, ataupun yang diperbuat daripada selain daripada arak seperti daun ketum yang memabukkan. Pengharaman arak ini bukanlah hanya dibuat daripada anggur sahaja, tetapi pengharaman tersebut termasuklah semua benda yang memabukkan. Ini berdasarkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu syarabin askara fahuwa haram. Semua yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini telah menjelaskan maksud sebenar arak, iaitu semua perkara yang memabukkan. Semua benda yang memabukkan walau apa jua namanya, hukum meminumnya adalah sama seperti arak, iaitu haram. Menurut ijma' ulama', pengharaman arak adalah kerana ia memabukkan. Oleh itu, pengharaman tersebut mestilah sama ada semua minuman yang memabukkan, tanpa perbezaan walau apa jua asalnya. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Sayyidina Abu Malik bin Al-Ash'ari. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, La yashrabanna an-nasu min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Maksudnya, demi sesungguhnya manusia dalam kalangan umatku akan minum arak yang mereka namakan dengan nama yang lain. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, yakni keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu jauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Ayat ini jelas merupakan larangan ke atas setiap yang terlibat dengan arak, kerana tegahan Allah bersifat umum, iaitu jauhilah ia. Larangan ini lebih kuat dan bersifat menyeluruh, tidak hanya kepada peminumnya sahaja. Hadis daripada Sayyidina Abdullah ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, Allah melaknat arak, peminumnya, penghidangnya, penjualnya, pembelinya, pemerahnya, peminta agar ia diperah, dan pembawa serta orang yang ia dibawa kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Sidang Jumaat sekalian, demi memelihara akal dan kemaslahatan masyarakat, Islam melarang keras perbuatan meminum arak dengan ancaman di dunia dan di akhirat. Pertamanya ketika di dunia, peminum arak akan disabitkan dengan kesalahan hudud, seperti mana boleh dikenakan sebanyak 40 kali sebatan, tetapi telah ditambah ketika zaman Sayyidina Umar, iaitu sebanyak 80 sebatan menurut ijtihad beliau, demi memelihara kepentingan awam dan masyarakat. Selain itu, ibadah orang yang meminum arak ini tidak akan diterima oleh Allah.
dan seterusnya taubatnya tidak diterima oleh Allah jika dia mengulangi setelah bertaubat beberapa kali. Di akhirat pula, orang yang terlibat dengan arak diancam dengan pelbagai ancaman. Antaranya, peminum arak tidak akan merasai nikmat meminum arak di syurga yang lebih lazat tetapi tidak memabukkan. Sidang Jumaat sekalian, dengan memahami buruknya dosa segala yang berkaitan dengan arak, maka kita hendaklah menjauhi diri dari meminum arak, menjualnya, menghidangnya, bekerja di kilangnya, memandu lori yang membawanya, atau melabur dalam syaikat arak. Kesemua ini akan memalikkan kita dengan dosa arak. Keburukan meminum arak juga telah terbukti banyaknya. Oleh itu, kita hendaklah sedar bahawa masih banyak minuman yang halal serta sumber rezeki yang halal disediakan oleh Allah SWT. Hasil pendapatan dari arak hanya akan menghilangkan keberkatan daripada rezeki itu sendiri. Sebaliknya, orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT dijanjikan rezeki dan jalan keluar terbaik bagi segala masalahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mimbar menyeru kepada para jemaah, moga sama-sama kita berpegang teguh kepada akidah Islamiah Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi warisan Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in hingga kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat naungan Allah SWT di dunia dan di akhirat. Di hari Jumaat yang mulia ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi SAW, seperti mana firman Allah SWT, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikatnya sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya dengan sepenuhnya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.